Silap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Salatan wa salaman ala khairi nabiyyin ursila wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kurnia-Nya sekali lagi kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan dapat pula kita beriktikaf sementara menunggu kedatangan waktu Isyak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita dengan waktu Isyak untuk sekali lagi kita menunaikan solat fardu Isyak pula secara berjemaah, dan mudah-mudahan keseluruhan amalan kita itu nanti dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk di antara amalan-amalan soleh kita di sisi Allah, insya-Allah. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Jadi insya-Allah lah pada malam ini menyambung kembali perbincangan kita daripada ilmu faraid. Jadi kita telah masuk kepada muqaddimah, pendahuluan kepada perbincangan kita kepada waris ketiga, waris kedua, silap, waris kedua, iaitu berkenaan dengan golongan waris selepas daripada kategori waris yang disebut. Lepas itu waris ganti. Jadi yang ketiganya kategori dia ialah waris kedua. Waris kedua ni telah nyatakan sebelum ini merupakan waris yang dari segi maksud dia adalah waris yang lebih jauh tetapi masih boleh mewarisi harta pusaka sekiranya harta itu masih belum dapat dihabiskan oleh waris utama dan juga waris ganti dengan syarat-syarat tertentu lah. Okay. Kita tengok pada syarat-syarat dia macam mana waris-waris kedua ini hendak mewarisi. Sekiranya dalam pembahagian pusaka tersebut tidak terdapat waris utama, kemudiannya diikuti dengan waris ganti yang boleh menghabiskan pusaka itu, maka yang seterusnya kita pergi kepada waris kedua lah. Siapa waris kedua, kan? Jadi waris kedua ini dia golongan kedua. Waris kedua disebut sebagai waris sisi. Pertama, waris sisi yang dipanggil sebagai hawashi. Siapakah golongan ini? Golongan ini adalah terdiri daripada adik-beradik si mati berserta dengan keturunan dia. Adik-beradik si mati dan keturunan dia. Adik-beradik si mati ni ada yang dipanggil adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik kandung. Yang kedua, adik-beradik sebapa.
dan ketiga adik-beradik seibu. Okey. Jadi adik-beradik seibu pun layak sebenarnya menerima pusaka daripada golongan waris kedua ini. Jadi kategori yang pertama dalam waris kedua ini, waris sebelah sisi ini ialah kategori adik-beradik dulu kita cari. Memula bila berlaku kematian tu kita tengok waris utama dulu. Tak ada waris utama ataupun tak boleh habis lagi, pergi berpindah waris ganti. Bila tak ada juga daripada waris ganti yang boleh menghabiskan pusaka ni, mulalah kita masuk pada waris kedua, waris sisi. Waris sisi yang pertama yang kita tengok adalah golongan adik-beradik si mati. Sama ada adik-beradik kandung dia yang disebut dalam ilmu faraid sebagai adik-beradik seibu sebapa. Kemudian adik-beradik sebapa dan seterusnya adik-beradik seibu. Boleh Jika tidak ada juga ataupun tak boleh nak berhabis juga, berpindah kepada waris kedua daripada waris sisi sebelah bapa. Okey. Waris sisi sebelah bapa ni yang kita ambil kira ialah bapa saudara seibu sebapa dan juga bapa saudara sebapa kepada bapa kita. Bukan bapa kita, bapa si mati. Okey, kita kan tak pasal-pasal cerita kes orang lain kita pula kan. Duk pandai-pandai. Okey. Okey, sila jadi bapa saudara si mati. Okey, sama ada bapa saudara si mati tu daripada seibu sebapa dengan bapa si mati ataupun sebapa. Adapun bapa saudara seibu dengan bapa tu tak dikira. Begitu juga bapa saudara sebelah ibu. Okey. Nanti kita tengok dia punya siasatan waris dia. Gambar raja siasatan waris dia. Okey. Jika tidak ada, berpindahlah pada keturunan dia yang lelaki sahaja. Yang lelaki sahaja. Okey. Nanti tengok macam mana. Kemudiannya waris sisi yang seterusnya jika tidak ada juga sebelah bapa, berpindah kepada waris sisi sebelah datuk, iaitu datuk saudara ibu sebapa dengan datuk si mati ataupun datuk saudara sebapa dengan datuk si mati. Macam tu. Okey. Ada soalan? Boleh adapun datuk saudara seibu dengan datuk si mati tidak dikira. Begitu juga datuk sebelah ibu. Okey. Datuk sebelah ibu. Baik. Boleh nampak ni? Okey. Jadi kalau dari segi okey, kalau dari segi dia punya senarai waris dia, untuk kita tengok dalam siasatan waris ni, jadi kita tengok hak yang ni tengok hak ni. Nampak sikit. Okey. Ni dia. Kita ambil yang ni. Okey. Yang ni jadi siapa golongan ni? Kita tengok sini Boleh jadi ni senarai dia. Jadi kita nak tengok ni hak waris kedua ni, kita tengok daripada senarai waris ini mengikut kepada kaedah siasatan waris yang digunakan oleh pejabat pusaka. Okey. Jadi nak buat macam mana ni? Kita guna slide yang sama dan kita akan cuba guna alat hovercam ni. Jadi maknanya kena tutup juga slide ni. Okey. Kena pergi buat kat sana kau. Tak payah kita pakai sini Try pakai sini. Okey, jadi kita nak tengok ni tuan-tuan. Bukan. Silap ni. Tekan yang mana? Yang ni ke? Full screen. So.
Datuk Keluar ke? nak keluar. Sekejap. Keluar lagi ni. Oh, dia dah keras dah. Oh, dah jam dah. Okey. Boleh Yang ni kena ni tak masuk. Refresh ke? Kat mana refresh? So apa dia tak gerak? Ha? Buka semula. Okey. Pakai scan. Okey, boleh Baik. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi kita ikut kepada kaedah siasatan waris senai waris tadi. Okey. Mula-mula si mati. Okey, si mati. Waris-waris yang kita nyatakan itu, kita tengok sikit iaitu mula-mula kita mulakan daripada sebelah atas, iaitu ibu si mati. Ibu ni masuk dalam kategori waris utama. Kategori waris yang pertama. Kita cari. Kemudian sekiranya ibu ni tiada, kita pindah kepada nenek sebelah ibu. Okey. Nenek ni dah masuk waris ganti kepada ibu. Okey. Kemudian waris sebelah atas juga kita cari dulu mengikut kaedah siasat waris. Ini ialah ayah ataupun bapa. Bapa. Kemudiannya jika bapa tiada, diganti dengan nenek sebelah bapa dan juga datuk sebelah bapa. Jadi ibu dan nenek ni masih lagi termasuk dalam pada golongan waris utama. Jika waris utama sebelah atas ni tiada, kita ganti dengan nenek dan juga nenek sebelah ibu mula-mula ataupun nenek dan datuk sebelah bapa. Itu waris ganti dia daripada sebelah waris atas. Muslimat kalau tak jelas boleh buka boleh buka tabir Okey. Kemudiannya barulah kita pindah kepada pasangan si mati. Suami sekiranya si mati itu adalah perempuan, dan jika tidak, yang si mati itu adalah lelaki, maka isteri dia hak yang hidup. Okey. Jadi kita tengok situ. Boleh tuan-tuan? Jadi pasangan kepada si mati. Selepas tu barulah kita pergi sebelah bawah, waris ke bawah dia. Waris ke bawah ni terdiri daripada siapa? Mula-mula kita tengok jika dia berkahwin, maka anak lelaki dan juga anak perempuan. Berapa orang? Berapa orang anak dia? Tak kira lah. Kalau kata si mati ni lelaki dia berkahwin berapa kali kahwin dengan isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga jadi kira belaka anak dia tu anak yang dia perolehi lah daripada pernikahan tersebut, bukan anak yang isteri dia berkahwin dengan orang lain. Mesti anak dia macam tu. Kemudian jika tidak ada, kita teruskan kepada waris ganti dia. Okey tuan-tuan, tadi suami dan isteri ini masih lagi waris utama. Lepas tu anak lelaki, anak perempuan pun juga waris utama. Jadi mula-mula kalau kita cari ni buat siasatan waris, kita tanya waris utama dulu. Tapi ikut susunan lah. Kalau kita siasat belah atas dulu, lepas tu kita pergi pada pasangan dia, dan kemudian baru kita pindah kepada waris ke bawah. Waris ke bawah, mula-mula kita mulakan dengan anak lelaki dan anak perempuan. Anak lelaki dan anak perempuan ini adalah waris utama lagi. Jika tidak ada, berpindah kepada waris ganti dia. Waris ganti kepada waris utama. Siapa? Cucu.
tapi daripada sebelah anak lelaki sahaja, iaitu cucu lelaki dan juga cucu perempuan. Boleh jika tidak ada, maka kita boleh lanjutkan lagi kepada cicit pula. Cari juga daripada sebelah cucu lelaki daripada anak lelaki. Cucu lelaki daripada anak lelaki. Cicit tu kalau kita cari cicit lelaki, cicit perempuan. Kalau kita cari daripada sebelah anak perempuan, cucu perempuan ke, tu tak boleh sebab dia berhenti setakat dia orang sahaja. Adapun waris daripada sebelah dia orang ni dipanggil sebagai keturunan dia orang daripada hak yang perempuan ini dipanggil sebagai zawil arham. Keturunan zawil arham. Jadi zawil arham ni dalam kaedah pembahagian pusaka kita di sini kita tak ambil lah. Dalam mazhab Syafi'i kita tak ambil lah. Jadi kalau ada baki, jika tidak ada dah waris yang lain, maknanya setakat tu je, maka siasat-siasat pun tak ada dah, maknanya orang lain pun yang terlibat, maka jawab dia akan pergi pada Baitul Mal lah. Ada mazhab kita dan juga amalan undang-undang kita di Malaysia. Tapi kena cek dulu. Sebab apa? Jadi kita kata tadi, selepas mana jika tidak ada juga waris utama, ibu, bapa, suami, isteri, anak lelaki, anak perempuan ini, cari pula daripada waris ganti. Sebelah atas je nenek, sebelah ibu, nenek dan datuk sebelah bapa, kemudiannya cucu lelaki, cucu perempuan daripada anak lelaki, ataupun lanjut lagi pada cicit lelaki dan cicit perempuan daripada cucu lelaki daripada anak lelaki ni. Maknanya cari-cari pun tak dapat juga, kan? Tak ada juga, maka pergi kepada kategori waris kedua. Waris kedua ni dia ada 3 golongan. Golongan pertama hawashi, golongan adik-beradik. Iaitu adik-beradik ni, pertama adik-beradik seibu sebapa lelaki dan saudara seibu sebapa perempuan, adik-beradik kandung. Kita cari tu. Tak ada, cari lagi saudara sebapa lelaki, saudara sebapa perempuan. Okey. Tak maaflah guna marker ni, tak ada pen. Kalau ada pen halus sikit boleh tulis. Okey. Kemudiannya tak ada juga, cari dulu saudara seibu. Saudara seibu lelaki, saudara seibu perempuan. Saudara seibu pun dia menerima juga. Kadang-kadang orang ingat saudara seibu ni dia tidak terima, kan? Adik-beradik seibu ni tak terima. Ada kes yang saya pernah terima tahun ini, begitulah. Dia ingatkan adik-beradik seibu dia tidak terima, rupanya terima. Kena cari, kena masukkan juga. Jadi cari dulu belah adik-beradik ni, confirm tidak ada, maka cari keturunan dia. Siapa yang kita cari kalau keturunan dia? Pertama, anak lelaki daripada saudara seibu sebapa lelaki, anak lelaki dia. Kalau anak lelaki daripada saudara seibu sebapa perempuan, kita tak ambil. Mesti daripada adik-beradik kandung lelaki dia, hak mati dulu, lepas tu anak lelaki dia. Kalau anak perempuan daripada saudara seibu sebapa lelaki pun juga kita tak ambil. Kita ambil lelaki, sebab orang ni dia dah menerima bahagian asal, bahagian baki. Boleh jika tidak ada, pindah kepada keturunan saudara sebapa lelaki, juga kita cari anak lelaki dia. Boleh. Tak ada juga, hak ada cucu. Cucu daripada saudara seibu sebapa lelaki, cucu lelaki dia. Yang lelaki juga. Sebab golongan ni orang hak terima asobah dah. Hak ni hak bagian asobah dah. Dia bagian nak tukar habis. Ataupun kalau tidak ada juga, tengok cucu daripada saudara sebapa lelaki. Cucu daripada anak lelaki dia, kan? Okey, cucu lelaki daripada anak lelaki daripada saudara sebapa lelaki. Macam tu kaedah dia. Begitulah maknanya sehingga seterusnya. Kalau tak bagi lagi, kan? Sehinggalah kalau tak jumpa, barulah kita berpindah kepada waris sebelah bapa. Ni belah bapa ni, kan? Macam ni. Okey, ni kita cari tadi, kan? Bapa saudara seibu sebapa, ataupun kan bapa saudara sebapa. Bapa saudara seibu dengan bapa si mati,
maka ambil. Dia setakat tu saja. Begitu juga bapa saudara daripada sebelah ibu. Kan? Ada kes yang pernah diceritakan oleh guru kami, Al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Halim, bagaimana satu kes di mana ada seorang lelaki dan yang lain waris dia adalah perempuan kepada si mati. Jadi ada setengah pihak kata hak lelaki ni layak terima sebab dia lelaki. Kan? Ada sebelah pihak lagi kata dok, dia dah leh. Kan? Jadi mana? Jadi akhirnya dia pun pergilah tanya kan pada pegawai pusaka kan untuk mengesahkan sama ada dia terima ataupun tidak. Maka bila siasat confirm dia tak terima. Walaupun dia nipak saudara kepada si mati. Kenapa? Sebab dia adalah bapa saudara daripada sebelah ibu. Hak dapat siapa? Iaitu anak saudara daripada bapa saudara seibu sebapa lelaki. Gitu. Kan? Daripada hak sana. Okey? Boleh. Maknanya kalau mula cari bapa saudara seibu sebapa dulu, kalau tak ada pindah pada bapa saudara sebapa sebelah bapa. Jangan sebelah ibu. Okey? Kalau tidak ada, mati belaka dah. Ganti dengan anak lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa dulu. Kalau tidak ada, barulah anak lelaki daripada bapa saudara sebapa. Kalau tak ada juga, barulah turun pada peringkat cucu pula. Cucu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa. Kalau tidak ada juga, kan, cucu lelaki daripada bapa saudara bapa. Daripada anak lelaki dia belaka. Kalau hak puang, daripada puang, maka tak terima. Boleh sebab ni golongan orang terima saubah saja. Macam tu. Dan seterusnya. Kalau tak ada juga keturunan daripada sebelah bapa saudara ni, hak ni kita kata tadi pergi kepada kategori yang ketiga, hak ngalah ni kan. Dia kata kategori datuk pula. Datuk saudara seibu sebapa dan juga datuk saudara sebapa. Dua golongan ni. Kan? Kalau datuk sebelah ibu, memang tak masuk dah. Daripada awal lagi tak masuk. Datuk sebelah ibu memang dari awal lagi tak masuk. Boleh baik. Jadi datuk saudara seibu sebapa, datuk saudara sebapa. Kalau datuk saudara seibu pun tak masuk dah. Dia setakat tu je. Bukan tak masuk tu sebab kertas ni sampai kat ni je. Jangan ingat sampai kat ni, kertas ni dah masuk. Memang dalam senarai dia tak masuk dah. Okey. Lagi kata sebab tak masuk kertas ni, lepas tu dah masuk senarai. Bukan. Jadi kalau tidak ada, maka kita pindah pada anak lelaki dia. Anak lelaki daripada datuk saudara seibu sebapa dulu. Kalau tidak ada, hak ada daripada anak lelaki datuk saudara sebapa, maka anak lelaki dia. Kalau tak ada juga, pindah kepada hak sebelah datuk saudara seibu pula, kan? Cucu lelaki dia. Kalau tidak ada, baru pindah kepada datuk saudara sebapa ni, kan? Cucu lelaki daripada anak lelaki dia. Dan seterusnya. Maknanya pindah tu secara zigzag. Kan? Zigzag. Macam tu boleh sebab tu sampai ke satu peringkat, kalau katakanlah pembahagian pusaka ini, maknanya sampai setara tu cari, kan, jumpa cucu saudara daripada datuk saudara seibu sebapa, maka pangkat dia dengan si mati masa tu dah pangkat dua pupu dah, kan. Sini sepupu, kan, anak ni, anak lelaki bapa saudara ni sepupu. Sini dah masuk ada dua pupu dah. Dua pupu pun kadang-kadang terima lagi, boleh terima lagi. Sebab tu kaedah siasat waris ni maknanya kena ingat. Walaupun maknanya kata guru saya, boleh kita nak siasat ni nak mula belah mana? Belah adik-beradik dulu ke, belah anak dulu ke, lepas tu baru nak pergi belah hak atas, kan? Belah bawah dulu baru nak pergi belah atas. Boleh je berlaku, tak ada masalah. Kan? Nak siasat tu. Tetapi inilah kaedah siasat waris yang digunakan. Kalau pergi pusaka, masa soalan di depan pegawai dia tu, kan, pegawai pusaka dia kelas dia ni taraf sama dengan magistrat kelas 2. Hak yang saya ingat saya baca dululah, kan. Jadi dia akan tanya ikut kaedah ni lah. Waris belah atas dulu,
pasangan, lepas tu turun waris ke bawah, lepas tu berpindah kepada waris kedua. Mula-mula daripada belah adik-beradik Hawashi, kemudiannya dia pergi kepada belah bapa, bapa saudara sebelah bapa, kemudiannya belah datuk saudara sebelah datuk, datuk sebelah ayah, dia akan cari. Maka itu kaedah dia. Kena ingat betul-betul. Sebab apa? Sebab kaedah ni banyak membantu kita dalam nak mengenal pasti siapakah waris yang terlibat. Boleh tak tahu sempat ke tak ni? Rasa tak sempat kot nak sentuh lebih panjang. Saya cadang nak sentuh tentang syarat. Malam ni nak buat ujian lisan tentang syarat-syarat yang diperolehi oleh waris utama dan juga waris ganti. Sebab apa? Sebab nak bagi mantap sungguh-sungguh, lumat sungguh-sungguh, barulah nak masuk kepada waris kedua ni, nak sebut syarat kedua ni. Takut kan bolong. Biasa je masuk ke waris kedua ni orang tukar sebab dia teringat kepada waris utama dan waris ganti lagi. Jadi ingat nak buat ujian lisan malam ni, tapi takut tak sempat. Kita habis berapa malam ni? 8.37 dekat 8.40. Tak ada. Ambil masa kesedadaan apa. Kita nak berhenti pukul 10 malam ni. Berhenti pukul 10 tak apa lah. Boleh buat ujian lisan, tapi tak ada belaka nak buat ujian lisan. Okey, jadi cakap tu dulu. Hak ni boleh praktis tuan-tuan. Hak ni boleh praktis di rumah. Begitu juga dalam kita nak mengingat bahagian-bahagian nanti okey. Jadi tak apalah, kita kira kita simpan dulu yang tu. Tuan-tuan praktis dulu di rumah tambah-tambah minggu depan ni kuliah saya tak ada lah, jatuh pada hari kedua. Jadi sebelah pagi tu kita buat rebang, belah malam tu mungkin lah, makna rehat lah kalau nak jamu pun jamulah, tak apalah okey. Jadi panjang lah cuti tu. Jadi tak tahulah lepas makan gula makan daging ni ingat benda tak apa, kita buat kerja ni sebagai kerja rumah. Jadi kalau tidak saja-saja kan tak ingat pula. Jadi tak apa saya tinggal dulu. Nanti insya-Allah kita akan sentuh dia punya syarat-syarat dia ni daripada waris utama dan juga waris ganti. Sebab malam ni kita nak masuk kepada syarat-syarat golongan waris kedua dulu. Sebagai mukadimah dah ni, kita nak masuk panjangan dia. Boleh tuan-tuan? Bolehlah. Baik. Jadi sekarang ni kita tengok kepada cerita waris kedua. Ada soalan sikit saya akan sentuh. Ada tak orang tanya saya? Mari tak lagi. Tak mari lagi. Dua kali kuliah saya yang lepas dia mari. Tunggu jawapan soalan dia. Jadi saya dah cari dah. Kebetulan dia tak mari lagi. Mungkin dia bagi ngelas sikit kot. Tak apa Okey tuan-tuan. Ini kedudukan waris kedua dengan si mati. Dari kategori sebelah sisi adik-beradik dia panggil sebagai hawashi. Boleh saudara seibu sebapa, saudara iaitu SIB tu saudara seibu sebapa. Kemudiannya SB saudara sebapa. Boleh ni seibu sebapa, ni sebapa, ni seibu. Hak layak terima belaka. Okey, boleh Jadi daripada seibu sebapa ni adik-beradik lelaki dan juga adik-beradik perempuan dia. Ni hak kategori adik-beradik kandung ni. Kemudian sebapa, adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan dia. Dan daripada seibu pun adik-beradik lelaki dan perempuan dia pun terima juga hak sebelah ibu, seibu ni. Seibu adik-beradik seibu dengan si mati. Jadi tuan-tuan boleh sebenarnya boleh tengok juga dengan tuan-tuan punya salah silah keturunan tuan-tuan. Ada tak? Jadi kalau ada tu boleh terima tu. Tengok syarat-syarat dia nanti. Jika tidak ada nanti maka mengganti anak lelaki daripada saudara seibu sebapa lelaki ni, yang lelaki kalau tidak ada ganti daripada anak sebelah anak. Ni hak belah adik-beradik ni tak ada belaka. Barulah turun kepada anak. Anak mula-mula daripada anak lelaki seibu sebapa lelaki, kemudiannya barulah pergi kepada anak lelaki daripada saudara sebapa lelaki. Itu urutan keutamaan dia. Maknanya siapa yang mendahului siapa. Dan siapa yang ni maknanya secara tak langsung dia hak ni lah. Kalau dia ada, dia ambil dulu. Kalau ada hak sebelah atas ni boleh mendinding. Macam tu boleh dan kalau tidak ada barulah pindah pula. Saudara seibu sebapa tidak baru pindah kepada saudara cucu lelaki dia. Macam tu
Baik, sekarang ni kita nak masuk. Kategori yang pertama dalam hawashi ni ialah saudara seibu sebapa perempuan. Boleh ni dulu. Kita masuk adik-adik kandung. Baik. Bahagian saudara seibu sebapa perempuan ataupun adik kandung ini, dia punca kuasa dia. Dalil dia. Ia adalah daripada surah An-Nisa ayat 176, di mana Allah berfirman, ini mru'un halaka laisa lahu walad walahu ukhtun falahan nisfu ma tarak. Yang bermaksud, jika seseorang itu meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Boleh ini punca kuasa dia. Jadi kena tahu ni. Baru ni saya ditanya dalam Facebook oleh rakan saya yang kerja mungkin dalam firma guaman kot. Dia tanya, kalaulah seorang isteri yang kematian suaminya, tanpa sempat dia bersetubuh, suami dia meninggal dulu, mungkin lepas-lepas akad nikah, sukaan dapat nikah, bercerai ke lama ke suami tu lelaki tua dapat nikah muda pula tu, sukaan balik-balik nak siap pakai baju ni, nak pergi makan gula, nak sanding ni, mari darah tinggi, meninggal dunia. Dah nak bersama dengan isteri dia. Jadi dia tanya, isteri ni dapat tak harta pusaka? Dah bersama, baru akad nikah je, tapi dah bersama, dah bersetubuh. Dia tanya, dapat tak isteri ni harta pusaka suami dia? Nak pergi honeymoon pun tak ada tu lelaki tua, nikah muda pula, meninggal dunia. Jadi macam mana tuan-tuan? Boleh tak isteri ni dengan harta pusaka suami dia? Boleh? Sebelah kanan? Boleh. Muslimat nak bagi tak? Faktor nombor 2 Ustaz Amui. Gurau je. Jadi sebenarnya boleh. Boleh boleh. Lepas tu dia tanya pula soalan kedua, dah dalil dia tak Ustaz daripada Quran dengan hadis pula. Jadi kena tahu tuan-tuan. Ni waktu kita cerita tentang punca kuasa dia. Punca kuasa dia ialah pada surah An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lakum walad. Illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahum walad falakumur rubu'u mimma taraku. Min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain, ila akhir ayat. Lepas tu mula disebut tentang bahagian suami kalau isteri itu meninggal. Berapa suami dapat kalau isteri itu ada anak, dan berapa suami itu dapat kalau isteri itu tidak ada anak. Berapa mula tu isteri tidak ada anak, berapa dia dapat, dan berapa dia dapat jika itu ada anak. Yang keduanya disebut bahagian isteri pula, berapa isteri akan dapat sekiranya suami itu tidak ada anak, dan berapa isteri akan dapat jika suami tidak ada anak, dalam ayat ke-12 surah An-Nisa. Itu punca kuasa dia. Boleh okey. Jadi telah dinyatakan di sini bahagian dia. Jadi bahagian dia seterusnya, fa in kana tasnataini. Ni bahagian dia kalau dia seorang. Adik-adik kandung perempuan, kalau dia seorang dia dapat 1/2. Jika lebih daripada seorang pula, fa in kana tasnataini falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa falidzakari mithlu hadzil unsayain. Ni dalam surah An-Nisa ayat 176. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jika ada beradik dia tu ada 2 orang, hak perempuan belaka, maka dia boleh dapat 2/3. Sekiranya ahli mereka itu jika mereka itu ahli waris itu terdiri daripada saudara lelaki dan perempuan. Okey, jika adik-beradik dia ni pula lelaki dan perempuan. Tadi kita cerita kalau perempuan saja. Ni kalau ada lelaki dan perempuan, macam mana pula nak bagi? Maka bahagian saudara lelaki sebanyak 2 bahagian. Bahagian saudara lelaki ini adalah menyamai 2 orang saudara perempuan. Lizzakari mislu hazzil unsayain. Kaedah asabah, di mana
lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Setiap orang. Bukan maknanya kena ingat ni. Ni saya kabur betul dah ni. Laku kaigi kang faham salah. Ada tempat-tempat dia ingat bahagian asabah ni, bila sebut asabah, kumpul hak lelaki 3-4 orang ni beri 2 bahagian. Kumpul hak lelaki perempuan pula 2-3-4 orang ni beri 1 bahagian. Bukan. Setiap di kalangan waris yang menerima bahagian asabah ini kan, adik-beradik ni contohnya kan, maka berikan setiap lelaki tu 2 bahagian, setiap perempuan itu 1 bahagian. Itu kaedah dia. Lepas tu tiba-tiba ada pula orang tanya, dah start nak bagi sama rata tak? Sama rata juga kan? Boleh, tidak ada masalah. Ada soalan baru ni dia tanya oleh kawan saya daripada Kelantan. Tak tahu belah Pasir Mah ke belah mana, tak ingat dah. Dia tanya, kalau katakanlah nak bagi sama rata kan, nak bagi muafakat, boleh tak? Maknanya tanpa mengetahui bahagian faraid. Maka jawapannya ialah bagi secara faraid ni adalah wajib. Kena bagi ke faraid dulu kan. Selepas tu nak muafakat tidak ada masalah, biarlah muafakat di dalam faraid. Hak masalahnya apabila mana muafakat di luar faraid. Sebab apa? Sebabnya kemungkinan kalau kita bila tak waris tu tahu bahagian yang secara faraid, dia nak tuntut semula jadi susah. Contohnya gini saya kata, seorang wanita mati meninggalkan suami dan juga 6 orang anak perempuan dan juga wang sebanyak RM7,000. Seorang tengok nampak tak ni? Dia kena buat dalam untuk gambar aja. Babas cerita lain lah ni. Tak apa sambil-sambil Baik tuan-tuan, kes dia contohnya si mati kan, si mati perempuan mati meninggalkan suami. Boleh? Okey? Tak tu juga. Sudah. Dia tak tutup situ Okey. Nampak ni si mati, okey. Si mati dia meninggalkan suami. Lepas tu dia ada 6 orang anak lelaki. Anak lelaki. Anak lelaki senang. Sebab cerita dia ni kita nak tunjuk macam mana bahagian muafakat tu. Okey. Kita tukar anak lelaki. Saya kata anak perempuan tukar. Dia anak lelaki nak cerita biar mudah faham. Baik, anak lelaki 1 2 3 4 5 6 orang anak lelaki. Kalau kata anak perempuan kena tukar sebab watak sini jadi isteri pula. Nak bagi faham cerita ni. Jadi katakanlah ada si mati ni tinggalkan suami dan juga 6 orang anak perempuan, anak lelaki. Silap anak lelaki. Baik. Dan dia meninggalkan sebanyak RM7,000 kan? 7,000. Baik. Kalau muafakat tanpa mengetahui bahagian faraid, mudah kan? Bagi 7 kan? Anak lelaki dia kata, "Ya, kita lelaki belaka, kita bagi sama banyak ayah." Ayah kata, "Anda kau anda." Kan? Nampak dah 1,000 dah tangan tu, seorang-seorang. Bagi RM1,000 belaka. Kan? Itu kalau bagi secara muafakat. Tapi kalau dengan kaedah faraid, tiba-tiba mendapati bahawa ayah kan kepada anak-anak ni ataupun suami pada si matilah, dia layak dapat berapa? Kalau isteri mati meninggalkan anak 1/4. Kes ni suami dapat 1/4 sebenarnya kan. Anak-anak akan ambil bahagian asabah. Asabah. Berapa asabah? Kalau 1/4 maka dapat 3/4. 3/4 ni boleh ke anak bagi sama banyak sebab lelaki belaka. Okey. Berapa dapat pengiraan dia? Jadi kita tengok jadual. Kita buat jadual pengiraan dia. Kita akan dapati baik macam mana suami
Anak lelaki ada 6 orang. Suami 1/4 dah kita bagi. Asabah boleh ke anak-anak lelaki, kan? Maka asal masalah dia 4. Suami dapat 1 bahagian, anak-anak dapat 3. Jadi 3 ni boleh bagi tak dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okay, kita kecil. Kaedah kecil. Boleh kecil. Ni kaedah untuk pekat kedua dah, pekat advance. Saya ajar kaedah ni. Kalau orang baru belajar mana ni, dia sebenarnya tak dimasuk lagi kaedah ni. Tapi sebab ada dah orang belajar, saya tunjuk kaedah advance lalu. Sebab dia kaedah ni lebih cepat. Kalau orang baru nak belajar, kena belajar semula. Sebab apa? Hari ni saya buat sekat lalu. Okey, kaedah dia kecil. Lepas tu kena tahu sifir. 3 kali 1, 3 kali 2, jadi 2 naik ke atas. 2 darab 4, maka kita dapat asal masalah 8. 2 darab 1, 2. Okey. Kemudian habis bateri ke? Sudah. Okey. Habis bateri. Ada ke? Ada. Dah sebab apa dia senyap? Okey, kita sambung sana dulu bentar tu Boleh? Dah dapat dah? Masuk. Lambat sikit kena cas cukup-cukup. Bateri habis sungguh. Okey, baik. Jadi kaedah dia tuan-tuan, kan? Okey. Jadi asal masalah dia dah 8. Maka 2 darab 1, 2. Maka 1 darab 1. Ataupun 2 darab 1, kan? 2 lepas tu darab pula 1. Okey, 2 darab 1, 2. 1 darab 1 silap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita campur 6 campur 2, kita dapat 8 balik. Jadi berapa kalau dengan RM 7,000? 7,000 darab bahagikan dengan 8. Kita dapat berapa? 1 bahagian. 875. 875. Okey. RM875 RM. 1 bahagian daripada 8. Maka suami darabkan dengan 2. Dapat berapa? 5 darab 2 1000. 1750. Tengok. Anak-anak dapat RM875 sebab darab 1. Siapa untung? Anak-anak untung. Senyum je anak. Ayah tak tahu farah. Tak bagi sama rata. Kena kacak ayah, kan? Tiba-tiba mari malam ni ustaz cerita, ayah boleh dapat 1/4. Balik pula telefon WhatsApp lalu. Balik segera. Kan? Buat balik bersama dengan hatu saka tinggal lama. Apa? Sebab maknanya kena tahu, kan? Tahu faraid dulu. Sebab bila kita dulu muafakat, bagi muafakat boleh je, tak ada masalah, kan? Apa yang lebih tu nanti dia akan jadi sedekah. Sebab ayah sepatutnya dapat 1,750, tapi dia redha, kan? Dapat 1,000 belaka. Bahagian dia top up untuk anak-anak dapat sama banyak, kan? Jadi sebenarnya boleh tuan-tuan. Cuma bimbangnya sebab muafakat dulu, tahu bahagian faraid. Jadi menyebabkan bila tahu bahagian faraid, mula dah sedap duduk. Telefon juga, WhatsApp juga, kan? Suruh balik. Jadi biar tahu bahagian faraid. Lepas tu barulah nak muafakat pun. Sebab apa? Bila dah faham, bila dia muafakat di atas faraid ni, bila mana bahagian macam contoh bahagian suami ni dia dah faham sebab beri pada anak-anak, kan? Maka itu akan jadi sedekah tuan-tuan. Jadi bersedekah pada keadaan ini dia dapat pahala. Kalau tadi tak dapat pahala, boleh cari bala pula, kan? Sebab apa? Sebab
Tiba-tiba ayah dok puas hati dapat bahagian sikit, rupa boleh dapat banyak lagi, lebih 700 kan. Jadi waktu maknanya bukan tak boleh muafakat kalau kita nak bagi pusaka ni, tapi biarlah di atas faraid. Dalam faraid, muafakat di dalam faraid kan. Kalau muafakat di luar faraid ni memang jadi kes itu. Bila tahu rupanya bahagian dia banyak kan, jadi tiba-tiba menyesal. Sudah maknanya tak, dan hubungan lepas tu pun jadi tercantik kan. Kena pula bahagian tu habis tu, awak belajar habis tu, bayar sewa, bayar apa semua kan, kan KFC apa kan, so garden lah, ikut bandar lah kan. Tiba-tiba nak ganti pula, marah, susah juga. Tiba masam muka. Faham tuan-tuan kalau ni bahagian putih, kalau tak ada jual dah jual ke orang dah, lagi susah kan. Jadi ngukit pula kan. Jadi tuan-tuan, bukan tak boleh nak muafakat, tapi biarlah dia di dalam faraid. Tahu dulu bahagian faraid lepas tu muafakat nak bagi sama rata ke kan. Bahkan sebab orang kata muafakat ni lebih baik kata kan, sebab sama banyak contohnya kan. Sebenarnya tuan-tuan, ada lagi lebih baik dalam muafakat ni. Dalam muafakat ni dimasuk dalam kaedah takharruj juga iaitu apa dia, lepas terus. Ayah kata ayah tua dah tak apa kan, pitih ayah banyak lagi, ambil belaka bagi ayah. Lepas 750 je kan, bagi sama banyak. Ni ayah kata ambil belaka lah bagi ayah kan, ayah punya belaka. Jadi lagi comel kan, tak ada masalah. Ini bergantunglah pada kes-kes kan. Tengok pada tu, jangan pula kata ayah kena pakat dia ayah tak kabur kan, pahala banyak ayah pun dengar jawab gitu kan. Ni cerita maknanya kaedah-kaedah dalam faraid ni dia luas itu dia, boleh jadi tuan-tuan, ni cerita tentang adik-beradik. Jadi punca kuasa dia, kena tahu punca kuasa. Jadi soalan tu ni sebenarnya cerita berkenaan dengan soalan tadi lah kan. Di mana dia tanya, kalau katakanlah nak muafakat mengetahui bahagian faraid, sebenarnya lebih tahu dengan bahagian faraid dulu. Dan pembahagian melalui faraid ni dia adalah wajib kan. Lepas tu kalau dia nak lepas hak tak ada kan. Jadi macam tu bahkan kalau katakanlah ada di kalangan waris ni dia nak ambil bahagian dia kan, nak ambil bahagian dia secara faraid, lepas tu orang lain nak buang fakat, maka faraid berikan bahagian dia. Jangan kita ngukit dapur kopi apa semua, tahu tu bahagian dia kan. Orang lain hak nak muafakat kan, tak ada masalah. Sebab masing-masing ni ada hak dia dah Allah bagi Baik, sebelum kita akhiri perbincangan ni bab pada bunyi dah loceng tu, kena nak habis pukul 10. Okey, saya ambil petik satu soalan. Ada 3 soalan yang saya berjaya kumpulkan sebelum ni, dan soalan ni alhamdulillah saya kemarin dapat berjumpa dengan Fadil Tuan Guru saya Ustaz Wan Abdul Halim, bincang tentang perkara ni dan juga beberapa perkara lain. Jadi ni soalan yang berkaitan dengan jemaah di sini kan. Ada 3 soalan, salah satunya soalan yang berkaitan dengan jemaah sini. Jadi soalan dia berbunyi, bagaimanakah pengurusan harta pusaka melibatkan anak yatim dari segi teknikal undang-undang Gitulah saya ubah balik soalan dia kan. Sebab dia nak tanya, maknanya selalunya ustaz ada cerita ni pasal tentang harta, maknanya melibatkan orang yang boleh terima belaka. Ni kalau anak yatim, macam mana ustaz kan. Dan kalau kata boleh guna, ada kata dalil membolehkan kita ambil sebahagian daripada harta tersebut, hak yang katakanlah anak-anak ni untuk setakat perbelanjaan dia kan. Jadi setakat mana kan, habis kan, macam mana pula. Jadi macam mana nak jawab? Okey, baik. Sekiranya kan harta pusaka ini melibatkan anak yatim, okey, dan harta ini melibatkan harta alih, maka memang dia akan pergi kepada amanah raya perbicaraan dia. Bila kita submit barang ni, maka pejabat pusaka pergi kepada pejabat pusaka. Dan untuk amanah raya ni memang diambil hak yang bahagian-bahagian harta alih sahaja. Okey. Harta tak alih dia akan pergi pejabat pusaka lah. Okey. Jadi amanah raya akan mengambil tanggungjawab untuk menjaga bahagian tersebut. Okey. Jadi kalau kita katalah ada anak yatim yang kita tanggung, kita jaga dia, dan boleh tak kita nak ambil sebahagian daripada harta pusaka dia ni untuk pembelanjaan dia kan. Jadi permohonan ini kena pergi kepada amanah raya
sebab amanah raya yang bertanggungjawab. Dan maknanya kita kena berilah bukti keterangan banyak mana nak ambil, atas sebab apa nak ambil. Jadi hak urusan-urusan tu sebenarnya dia berkaitan dengan amanah raya. Okey. Jadi hak-hak dia tu di situ belaka. Jadi kita berjawab saka ataupun kita bagian ni kita tak boleh nak beritahu lah, kan. Hak mana hak yang ditimbang kira dibolehkan untuk maknanya diberikan kepada wali ataupun penjaga untuk guna bahagian dia ni, kan. Sebab-sebab apa semua tu kita tak boleh nak jawab. Sebab tu atas budi bicara dia belaka. Dia akan nilai, kan. Banyak mana kata-katalah nak ambil maknanya contohnya 7,000, nak buat begian, tapi bila dia tengok 1,000 saja hak yang boleh, maka patut atas budi bicara dia lah. Maknanya okey, adakah boleh guna siapa habis ke, kan. Ada limit semua tu kena tanya amanah raya belaka. Okey, kita tak boleh nak beri jawapan. Jadi urusan-urusan tu pentadbiran dia ni berkaitan dengan anak yatim ni memang pergi ke sana lah. Jawab dia, boleh, soalan yang kedua, kalau nak boleh ambil segi soalan, iaitu bagaimana pentadbiran pusaka kalau melibatkan kes pinjam nama, seperti peminjam nama isteri dalam jual beli tanah. Ni soalan daripada Masjid Bukit Payung. Ni, kan. Nak tahu ke jawapan ni? Ke tak ya? Ada tak orang kat sini buat ni? Bab baku kes di sana, suami beli tanah tapi dia letak atas nama isteri. Jadi dia tanya, kalau saya mati ke guna tak start tanah ni? Kira guna nak bagi? Nak jawab macam mana? Okey. Jadi memang hak tu hak suami dia, kan. Hak tu adalah hak suami dia, tapi dari segi perundangannya hak siapa jadi? Hak isteri. Jadi sebab apa buat gitu? Sepatutnya hak dia atas nama dia lah. Kenapa buat atas nama orang lain? Jadi kena buat. Kalau tidak susah. Hal ni yang selalu berlakunya, kan. Bila mana kadang-kadang kerana mungkin tak nak waris, nak beri, kan, tak mau orang lain, tapi hak dia, kan. Jadi tak mau beri ke waris-waris belanja contohnya, ataupun nak lari daripada cukai ke mana ke, mungkin juga, kan. Daftar atas nama isteri, kan. Jadi dari segi perundangannya memang akan dibahagikan atas isteri. Kalau katakanlah mati nanti, kan. Kalau isteri mati dulu, kan, maka atas nama isteri lah, siapa waris dia, ikut dia. Sebab tu maknanya jangan buat gitu, kan. Kalau hak kita, kan, atas nama kita lah. Kecuali kalau memang kita nak sakit, maknanya kita nak beri ke isteri kita, memang niat kita nak bagi, tak ada hal, hak masalahnya tutup. Ni nak hak ayah dulu, ayah pinjam nama mak. Contohnya, kan. Marah kan anak-anak nak bagi apa semua, kan. Adik-adik sebab apa? Sebab nama atas nama isteri. Jadi hal ni masalah berlaku, rumit. Jadi dari segi perundangan tu, jadi bila gitu masuk pembicaraan dan datangkanlah bukti-bukti ataupun saksi-saksi, kan, yang boleh memberitahu bahawa memang hak tu hak dia. Jadi payah pula, kan. Jadi sebab tu maknanya kalau adalah yang buat macam tu, kena tanyalah, kan. Gelang contohnya, kan, gelang suami beli, kan, isteri mati, kan. Ayah kata gelang tu ayah beri ke mak. Jadi aku tanya suami-suami, isteri-isteri, kalau suami beli gelang tu tanya, abang beri pinjam ke beri ke saya tu? Kayak gini kan takut kayak gitu. Ayah mungkin betul ayah beri ke mak pun ayah nak balik. Jadi beri tu beri pinjam ke ataupun beri macam mana ke, beri terus, beri hadiah. Beri hadiah sasar lah, jadi pesaka lah, jangan kayak gini kan. Bila meninggal tiba-tiba okey, ni hak ayah beri ni, ayah nak balik. Tambah-tambah pula ayah nikah pula seorang lagi, kan. Nak beri ke isteri, kan. Jadi susah. Jadi tanya, biar selesai. Kes ketiga kita akan sambung kemudian, dua soalan. Ada, kalau nak tengok yang kes ketiga tu boleh tengok dalam Facebook saya, begitu juga untuk jadual kuliah saya ada letak dalam Facebook saya, Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu dulu perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Jadi minggu depan ni kita cuti sebab hari raya. Okey.
kuliah saya pada mana kedua tu tak ada lah. Jadi sambung pada minggu yang seterusnya. Jadi saya rasa cukuplah dulu perbincangan kita pada malam ini. Aku lebih matasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.